Dan kepada ahli-ahli UMNO Barisan Nasional yang hadir dan juga yang sedang mengikuti, kita ucapkan selamat bersiaran. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dah pun selesai makan malam. Jadi hari ini kita kita bersama dengan dua Iron Lady, dua orang tokoh dalam UMNO Barisan Nasional dan juga Parti Keadilan Rakyat. Di sebelah kiri saya yang tak perlu kita perkenalkan, Datuk Seri Azalina Osman Said, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga undang-undang dan reformasi institusi. Datuk Seri Azalina juga adalah Ketua Penerangan UMNO. Ini Ketua Penerangan UMNO dari daripada wanita. Dalam sejarah inilah pertama kalinya Ketua Penerangan terdiri daripada seorang wanita. Jadi kita ucap tahniah kepada Datuk Seri kerana tanggungjawab yang amat berat menanti, kerana akan mengepalai jentera untuk menggempur naratif-naratif musuh yang dibawa untuk mengelirukan bukan saja ahli-ahli parti tetapi rakyat Malaysia di luar sana. Dan di sebelah Datuk Seri Azalina juga seorang tokoh yang mungkin baru kepada rakyat Malaysia, tetapi bagi wanita keadilan ni bukan baru. Beliau adalah yang berhormat Puan Fadlina binti Siddiq, Menteri di Kementerian Pendidikan dan juga Ketua Wanita Parti Keadilan Rakyat. Jadi kita ucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan hasil pola pengundian tuan-tuan dan puan-puan akhirnya mengizinkan kami semua duduk sepentas. Yang kita rasakan, saya merasakan agak mustahil lah, tak logik kalau UMNO duduk dengan PH sepentas ni, sesuatu yang di luar imajinasi. Tetapi Alhamdulillah kerana Allah mentakdirkan dan akhirnya kita hari ni, kalau dulu 2 lawan 1, PH dan PN bergabung lawan Barisan Nasional, tapi hari ini kita berkawan BN dan juga PH dalam satu gabungan, dan hari ini 2 lawan 1 pula, dan kita akan bergabung dan kita akan menyekat kemarahan Parti Perikatan Nasional yang tak lain dan tak bukan mengelirukan rakyat dan tak ada agenda melainkan mengkucak-kacirkan orang-orang Melayu dan Islam di negara kita. Ini introduction yang panjang. Walaulah musim pilihan raya dah sampai, Dewan telah pun dibubar pada 29 hari bulan ni. InsyaAllah kita akan ada sesi penamaan calon. Baik, soalan pertama yang saya nak tanyakan kepada Datuk Seri Azalina malam ini ialah kita berbicara soal parti. Jadi Datuk Seri bolehlah cakap apa saja berkaitan dengan parti. This is party matters. Tapi tengok tu, dia sentiasa berhati-hati dan saya takut kalau dia dah buka perlembagaan persekutuan di bawah tu. Baik Datuk, antara perkara yang menjadi bualan umum para pengkaji sains politik, para penyelidik, ialah untuk melihat bagaimana UMNO Barisan Nasional membuat gerakan-gerakan bagi memastikan pada kali ini kita mampu untuk menyekat naratif yang dilontarkan oleh Perikatan Nasional yang ternyata dah banyak mengelirukan dan menyesatkan pemikiran politik rakyat Malaysia. Sila Dok. Terima kasih Dr. Azizan, sahabat saya YB Menteri ni, saya panggil dia cikgu kat dalam mesyuarat kabinet. Sebenarnya soalan Dr. Azizan tu memang betul lah. Banyak orang tanya soalan ni. Kononnya this is the election. Inilah segala-galanya. Semalam dalam mesyuarat Sekretariat Kerajaan Madani lain pula cerita dia, bahawa apa pun terjadi kerajaan negeri pilihan raya ni, PRN ni, kerajaan pusat akan kekal. Sebab titah dulu yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong adalah untuk mewujudkan kerajaan perpaduan, dan kerajaan ini ditandatangani oleh 19 parti politik, bererti bersetuju daripada jumlah 112 PN dengan BN, PH dengan BN, jadi pada 148. Pertama sekali, elemen kononnya kegusaran, kononnya kerajaan pusat akan bertukar, kononnya beberapa ahli parlimen akan lompat, akan lari, itu bagi saya ada satu senario menakut-nakutkan, senario angan-angan. Sebab apa lagi modal yang mereka ada? Keduanya, memang kita tahu bahawa bagi saya sendiri sebagai anak Johor, masa tu kalau Azizan ingat,
pilihan raya negeri untuk Melaka dan Johor. PRN. Dulu, PRN dulu. Kita mesti ingat bahawa bila kita memilih wakil rakyat di peringkat negeri berbanding dengan peringkat parlimen, ialah kita ada sistem dua, negeri dan parlimen, dan kita mahukan supaya adanya satu kesinambungan. Dan apabila kerajaan pusat dengan kerajaan negeri itu, kalau dia adalah satu kerajaan yang sepapan, sebaris, kelebihan dia ialah penyelesaian komunikasi, pelaksanaan agenda lebih mudah. Dan kita dapat lihat apa yang berlaku, saya bagi contoh. Contohnya berlaku di negeri Sabah. Sebahagian daripada kerajaan PN, kemudian menjadi kerajaan gabungan. Kemudian kalau kita tengok di Sarawak pun sama. Sebab kerajaan negeri di Sabah dan di Sarawak sudah berpilihan raya negeri dahulu. Dan mereka bila memilihkan untuk menjadi sebahagian pada kerajaan pusat, mereka mengambil kira tentang kesan pada kerajaan negeri. Itu yang disebut sebagai dalam bahasa orang putih maturity of leadership dalam politik. Jadi mereka melihat kepada kematangan mereka sebagai pemimpin Sabah dan Sarawak, kata ya, saya nak memilih bersama gabungan politik yang akan memberi kekuatan kepada kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Dan penekanan utama di Sabah Sarawak sebagai contoh ialah MA 63. Saya pun bagi analogi ini sebab saya nak memberikan gambaran bahawa yang mendapat keuntungan dalam PRN adalah rakyat negeri itu sendiri. Yang akan memberikan kelebihan kepada PRN yang sepapan sebaris dengan kerajaan pusat ialah kerajaan negeri itu sendiri dan rakyat itu sendiri. Jadi apa yang berlaku selepas hari buang undi, orang putih pun cakap life goes back to normal. Jadi bila Yang Berhormat Perdana Menteri pusing pada negeri-negeri, sebagai contohnya sejak beberapa minggu di Kedah, di Terengganu dan juga di Kelantan, kita tengok banyak cabaran-cabaran yang masih tak dapat diselesaikan dalam apa sebab sekalipun. Orang boleh menuduh kerajaan pusat disebabkan oleh kerajaan kita bertukar pada sesi yang lepas. Kestabilan itu tergugat, bertukar-tukar kononnya dalam elemen alaman, kata orang kononnya this is democracy. Demokrasi kononnya, rakyat tu terumbang ambing masalah air, pelbagai. Saya tak nak sentuh. Tapi saya hanya nak memberikan sedikit peringatan kepada rakyat yang akan memilih, especially first time voters sebagai contoh. Sama ada mana dia duduk sekalipun, dia akan balik ke kampung halaman kepada keluarga. Dan bila saya sendiri, saya alhamdulillah lah, bukan saya cakap apa, tapi ialah sebagai orang Johor, kita dah selesai isu kerajaan negeri, dah selesai. Kemudian bila kita berhadapan dengan PRU, kita hanya memilih ahli parlimen, jadi agak senang untuk kita membuat pilihan. Cuba Dr. Azizan bayangkan kalau nak kena pilih serentak. Tak kelang kabut dia buat dia dalam keadaan campuran, kejap gabungan, sekejap okey, sekejap tak okey. Itu sebab bagi saya, memang pemilihan untuk wakil rakyat state election ke federal election adalah untuk mendefinisikan hak rakyat memilih demokrasi, tetapi akhirnya kita juga memilih tentang harapan, hope, masa depan, apa nak terjadi pada beberapa tahun akan datang. Jadi pilihlah dengan penuh kebijaksanaan. Dan kalau kita pilih kerana marah, apa kata orang pepatah kita, apa pepatah kita kata, marah nyamuk bakar kelambu. Kita pilih kerana kita marah, undi kita kena undi protes. Lepas hari buang undi, takkan kita seorang nak panjat pokok kelapa, nak cakap seorang kat cermin tu. Jadi kita kena ada kematangan, kebijaksanaan. Sebabnya saya dengar polemik pelbagai bercakap-cakap ni, saya rasa ini adalah apa yang disebut sebagai cyber politik lah, gerak sara politik. Kalau dia tak buat ini, saya terpanjat. Pada saya, this is expected. Apa lagi yang dia boleh jual pada rakyat? Kononnya memperjuangkan. Kejap lagi saya nak masuk bab memperjuangkan apa tu lah. Itu bagi doktor ni jawab dulu. Cikgu jawab dulu. Okey, terima kasih Datuk Seri. YB kalau kita tengok dalam kerancakan selepas saja Dewan Negeri dibubarkan, kita melihat lebih banyak pihak tampil ke hadapan kononnya dengan kajian, dengan dapatan, tinjauan, survey dan sebagainya. Mereka berdasarkan pola pengundian pada PRU 15, mereka menjangkakan dengan data yang dikutip semasa PRU 15, mereka menjangkakan keputusan tidak akan jauh berubah daripada apa yang telah dicatatkan semasa PRU 15. Ini membawa maksud bahawa
dalam 6 negeri ni, 3 di bawah PH dan 3 lagi di bawah PN, mereka mengatakan setidak-tidaknya keputusan akan hampir sama dan ada kemungkinan mereka mencuri beberapa kursi di Pulau Pinang, di Selangor, di Negeri Sembilan, malah Kedah juga akan tumpas. Dan saya melihat mungkin di pihak kerajaan perpaduan agak lambat untuk merespon dan membiarkan mereka memainkan naratif ini, dan ditambah lagi dengan kajian-kajian yang disajikan. Kalau kita tengok akhbar hari ini, media portal dan sebagainya mengatakan Perikatan Nasional lah mempunyai upper hand untuk menang. Komen YB lah sebagai Ketua Wanita Parti Keadilan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Dr. Azizan. Dr. Azizan cuba provok kita malam ni, yang berhormat. Tapi saya nak sebut begini Dr. Azizan. Yang pertama, mana-mana parti yang masuk pilihan raya, core bisnesnya adalah untuk menang pilihan raya. Sebab tu ada pantun tentang pilihan raya ni. Apa guna pergi ke bendang kalau tidak bertanam padi? Apa guna keris disandang kalau tidak berani mati? Jadi core bisnes pilihan raya nak menang. Itu yang pertama. Tapi malam ini Dr. Azizan, saya tak nak bagi publicity percuma kepada Perikatan Nasional. Yang malam ini saya nak sebut mengapa kerajaan ini perlu kekal dan mengapa rakyat harus memilih kerajaan perpaduan. Tuan-tuan dan puan, ini kerajaan perpaduan ini, pimpinannya daripada Perdana Menteri sehingga menteri-menteri dan timbalan menteri adalah pemimpin-pemimpin yang telah diuji, telah melalui pelbagai episod mehnah dan tribulasi dalam perjuangan parti masing-masing. Betul tak Azizan? Saya macam tak percaya duduk sebelah Azalina hari ni. Walaupun kita dah 21 kali meeting mesyuarat jemaah menteri, tapi untuk duduk di sini, can you believe it Azam? Tak percaya. Tapi inilah hakikat dinamika politik. Dan ini adalah ijtihad politik parti masing-masing untuk memastikan bahawa keutamaan kita hari ini adalah keutamaan rakyat. YB Azalina telah sentuh tadi MA63. Kita tak pernah terfikir bahawa hari ini kita duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan Borneo. Walaupun Borneo tak dapat lagi roti gardenia. YB Azalina. Belum lagi. Tapi, tak ada siapa sangka juga buat pertama kalinya bantuan awal persekolahan kita bagi pada semua anak-anak tanpa mengira latar belakang ekonomi keluarga mereka. Dan saya nak sebut, rakan saya ni adalah mempunyai pasukan tempur paling kuat dan menang ketika perdebatan dan juga kes berkaitan dengan Sulu. Ini panggilan. Jadi kalau perkara-perkara begini tidak sampai kepada rakyat untuk menunjukkan komitmen kerajaan perpaduan, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini dan yang berada bersama kita di alam maya ini, apa lagi yang rakyat mahukan melainkan melihat kepada sebuah kerajaan yang stabil dan mampu mengutarakan penyelesaian kepada rakyat. Perdana Menteri telah menyelesaikan isu melupuskan hutang peneroka Felda. Kementerian Pendidikan telah melaksanakan pengurangan beban guru. Dan kita akan terus memastikan isu-isu pendidikan ini, memastikan bahawa no child is left behind. Itu komitmen kita. Jadi kalau perkara-perkara ini kita tidak sampaikan kepada rakyat, dan pada malam ini penegasannya untuk menang pilihan raya, seperti mana YB Azizan sebut tadi, tidak ada lagi keraguan kerana kerajaan ini perlu terus kekal. Sekian pusingan pertama, kembali kepada Dr. Azizan. Terima kasih Cikgu. Baik, kepayahan dan kesulitan kita sebagai kerajaan ialah kita berhadapan dengan satu golongan yang besar, khususnya daripada kalangan 18-25 tahun yang terkenal dengan sifat anti-establishment, yang menafikan apa saja yang kerajaan cakap. Dan hari ini kalau kita tengok dari si kempen dan naratif yang dimulakan, yang dicetuskan oleh Perikatan Nasional, mereka tak perlu fikir banyak-banyak, mereka tak perlu buat persepsi banyak-banyak. Cukup dengan memainkan sentimen Islam Melayu terancam di bawah kerajaan perpaduan yang sedia ada pada hari ini. Jadi persoalan saya kepada
Datuk Seri Azalina yang menjaga undang-undang dan penegasan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri tentang isu-isu sensitif yang tidak boleh dimainkan menjelang pilihan raya ini. Tetapi mereka dengan bangga dan suara yang amat kuat melaung-laungkan tentang Islam Melayu terancam. Ini diulang di Terengganu, di Kelantan, di Kedah, di Malay Belt yang kuat untuk memastikan bahawa ini mampu mematahkan naratif pihak kerajaan. Sila tu. Itulah yang saya pun tak tahu nak ketawa ke nak menangis. Sebab saya kadang-kadang tak faham. Pertama sekali saya nak jawab tentang senario politik PRU ke-14. Keputusan di mana kerajaan 2018. Kenapa bila kerajaan tu 2018, mereka-mereka dalam parti politik yang dianggap mengancam Islam dan Melayu boleh tidur sebilik, sebantal, sekata, seselimut. Tetapi bila masuk kerajaan perpaduan dan kononnya partnership ni partnership yang berubah, hubungan yang berubah, tiba-tiba mereka yang tidur sekata, sebantal, seselimut tu tiba-tiba adalah musuh kepada satu bangsa dan musuh kepada agama. Jadi dalam bahasa orang putih ni moving the goalpost. Mereka boleh, kita tak boleh. Jadi soalan dia kenapa? Jadi sejarah perlu kita memahami untuk mengingatkan kita bahawa kronologi politik yang berlaku daripada PRU 14 kepada PRU 15 memberikan kita gambaran bahawa seperti kata cikgu lah, politik is about nak mendapat kemenangan. Kita nak influence. Tapi ada orang membuat politik dalam elemen positive advocacy, cakap positivity. Ini kita buat kerajaan. Kebaikan, ke arah kejayaan, inilah gerakan kita. Tapi mereka ke atas negative advocacy, kerusian, kegagalan, kebencian, sebab mereka menganggap menimbulkan ini akan mendapat undi. Tapi soalan yang saya tanya berkali-kali itu, nak bawa ke mana? Itu sebab cikgu kata kat saya tadi, ini Panglima menang. Sebenarnya saya ucap terima kasih lah cikgu menganggap saya sebagai Panglima. Kononnya lah. Tapi isunya bukan itu. Isunya sebagai Menteri Kabinet, semuanya keputusan bersama dan Panglima paling besar sudah tentu Yang Berhormat Perdana Menteri. Sebab memberikan kepercayaan kepada Menteri UMNO, Dr. Zamri UMNO, saya UMNO, untuk menyelesaikan masalah isu antarabangsa. Kalau kami ni bukan sahabat politik dalam kerajaan gabungan, kenapa Yang Berhormat beri pada kami? Dia pun ada Panglima ramai. Menteri Dalam Negeri Parlimen, Menteri Ekonomi Parlimen, pelbagai menteri-menteri yang ada dalam kerajaan gabungan hari ini, dalam saf kepimpinan PH mempunyai kebolehan yang mungkin lebih ataupun sama dengan kami di UMNO. Tetapi diberikan kepercayaan atas tema tanggungjawab yang diberi, undang-undang dan juga sebagai menteri luar. Kemudian Menteri Komunikasi dan juga Menteri Dalam Negeri pun membantu. Jadi maksudnya saya nak menyatakan di sini bahawa kegusaran rakyat tentang kononnya satu ancaman itu satu kegusaran yang ditimbulkan kerana tak ada apa lagi dia nak jual. Apa lagi nak jual Dr. Azizan? Apa dia nak jual? Sebab nak kata kononnya ini musuh kepada agama dan bangsa, dulu nak jadi Perdana Menteri saya pun dah lupa dah berapa banyak menteri. Ke-7 dengan ke-8 dengan ke-9 semua boleh. Perdana Menteri ke-10 semua tak boleh. Lepas tu tukar-tukar goalpost. Tapi kalau katakan hubungan tu Perdana Menteri ke-7, 8, 9 tu orang daripada parti yang berlainan, kita faham. Tetapi dia daripada politik kita yang sama, parti-parti politik. Jadi soalan pertama, soalan Dr. Azizan saya nak jawab dia, kenapa berubah-ubah goalpost? Satu. Kenapa dia boleh, kita tak boleh? Saya nak sebut di sini, saya mesti cakap, tak cakap saya tak puas hati. Masa nak dapat SD, Sheraton Move, ingat tak? Berapa banyak ahli parlimen daripada parti saya diambilnya SD untuk menjadikan seseorang Perdana Menteri. Semua boleh. Tak ada pula. Tak ada, saya kena cakap. Tak ada pula cerita kluster mahkamah. Tak ada pula cakap orang tu busuk ke berbau. Wangi je. Sebab nak jadi Perdana Menteri, nak berkuasa, semua wangi. Dah jadi Perdana Menteri, tahun keluar. Busuk, buruk, tak elok, semangat tak seronok, kluster. Kluster yang sama itulah bagi SD nak jadi Perdana Menteri.
Apa hal kata orang Pahang Saya orang Johor Orang Johor cakap lain tau. Dr. Aziz orang Johor IC kita 01 Orang Johor ni, isu dia yang saya nak cakap ialah kalau ya pun agak-agak lah. Janganlah main lanyak je ikut suka. Sejarah tu taklah 50-60 tahun ke belakang. Tak sampai kurang daripada 5 tahun punya cerita. Kita pula ada sistem social media, teknologi kita boleh tengok, boleh buka. Beringatkan balik. Mungkin Dr. Aziz lepas ni boleh buat lah nostalgia Sheraton Mall tu, cerita macam mana. Saya bukan nak mengungkit apa yang berlaku. Sebab sebahagian pada Sheraton Mall tu ada dalam kerajaan hari ni. Tetapi saya nak nyatakan, inilah sebenarnya senario politik yang berlaku dalam negara kita. No permanent friends, no permanent enemy, just permanent interest. Sebab politik macam tu, dynamic. Jadi kita tak boleh terlampau rasa takut. Betul lah dia cakap, betul lah dia cakap. Makin panjang janggut dia cakap tu semua betul. Hanya Dr. Azizah ni tak betul. Berada. Saya baby. Betul tak? Tuan-tuan perempuan sekalian. Maksudnya ialah, mungkin pengundi yang first time voters, pengundi muda tu, mungkinlah senang nak percaya. Tapi saya tak yakin mereka begitu mudah ditipu sedemikian. Itu sebab saya nak ingatkanlah kepada banyak yang akan mengundi tu, ingatlah. Lepas hari buang undi, life goes back to normal. Kita lah yang nak hidup, nak minum air, buka pat, keluar air teh tarik. Keluar air minum, keluar air kopi. Kita lah ni, kita. Jadi fikir-fikirlah. Itu sajalah jawapan setakat ni. Okey. Terima kasih, Roswi. Baik, Rabi Fadilah. Kita nak cerita sikit tentang literasi politik. Kerana dengan belia-ria yang semua parti bersetuju dengan ahli parlimen MUA yang membawa satu usul untuk meminda Perlembagaan Persekutuan membenarkan undi 18. Akhirnya dia backfire sampai kan nak bentuk kerajaan pun kita berhadapan dengan situasi hung government selepas PRU yang ke-15. Jadi sebelum soalan saya nak tanya, Perikatan Nasional melalui pemimpin-pemimpinnya yang hebat untuk berretorik sampai sanggup mengungkit dan mempertikaikan Pulau Pinang milik siapa. Jadi Kedah sepatutnya jauh lebih maju kalau Pulau Pinang tu dikembalikan kepada negeri Kedah. Apalagi kalau dalam Kedah ada Kuala Lumpur. Jadi tanggungjawab sebagai menteri ni saya ingat jauh lebih susah pada kali ini kerana nak memastikan sejarah negara itu ditulis dan dihayati dengan sebaik-baiknya. Jadi saya nak minta YB komen lah. Ini kerana dia akan melibatkan anak-anak kita yang berada di sekolah. Baik. Terima kasih Dr. Azizan. Saya fikir penting ketika ini untuk kita melihat kepada kalau boleh saya kongsikan apakah peranan Kementerian Pendidikan dalam hal ini. Dan saya sangat suka berkongsi bahawa Kementerian Pendidikan adalah kementerian yang sangat progresif dalam melihat kepada isu literasi kewarganegaraan ini. Pertama, kerana sudah ada dalam kurikulum, tuan-tuan dan puan, sudah ada dalam kurikulum kita. Jadi tidak timbul soal anak-anak kita ini tidak ada diberikan tentang literasi politik. Yang kedua adalah dari segi program-program yang telah pun kita laksanakan. Memang program-program kita disusun supaya mereka ini menjadi warga yang celik tentang hak dan tentang kewarganegaraan mereka. Sebab itu penting ketika ini, apa yang kita telah lihat selepas pilihan raya kali ini adalah sebenarnya simulasi kepada apa yang mereka pilih, dan bagaimana Dr. Azizan sebut tadi, yang mereka pilih itulah yang menyebabkan ada pandangan kata menjadikan ia sebagai hang parlimen. Tetapi dalam pilihan raya kali ini saya yakin bahawa ia akan berubah. Pertama, kerana kesedaran itu telah pun berada dalam konteks bahawa kurikulum itu telah pun kita perkukuhkan. Yang kedua adalah dari segi program. Tuan-tuan dan puan, kalau boleh saya kongsikan juga, tumpuan kita sekarang ini adalah kepada mereka yang sudah pun boleh mengundi di bawah, maknanya dalam konteks dalam segmen Kementerian Pendidikan Malaysia ini ramai yang sudah pun boleh mengundi. Tingkatan 6, kolej matrikulasi dan sebagainya. Jadi mereka ini telah pun didedahkan dengan kurikulum dan juga program-program khususnya kem-kem yang terkait rapat dengan pendidikan karakter bangsa. Jadi kem ini
memang khusus untuk memberikan mereka pencerahan berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan. Sebab itu tuan-tuan dan puan penting sebagai ibu, ya, sebagai bapa, ya, untuk memberikan juga pencerahan ini dari dalam konteks kekeluargaan. Di satu lagi Dr. Azizan, pengaruh keluarga sangat besar terhadap anak-anak membuat undian kali pertama. Dan ada kajian menunjukkan bahawa apa yang ibu mereka undi, ya, akan memberikan kesan kepada mereka. Jadi sebab itu ibu-ibu kena betul-betul pastikan anak ini mengundi kerajaan yang betul demi masa depan mereka. Sekian pusingan kedua. Kembali pada Tuan Zee. Okay. Terima kasih Wagi. Baik, Datuk Sri, kalau kita tengok seperti mana yang saya sebut tadi, Yang Berhormat Perdana Menteri dah memberi amaran demi amaran supaya semua parti-parti politik yang terlibat menghentikan permainan isu 3R, race, religion, royalty. Tetapi siang tadi kita tengok di dalam Twitter, di dalam TikTok ada satu lambakan rakaman footage, rakaman video Datuk Sri tentang Yang Berhormat Menteri Besar Kedah yang mempermainkan seorang sultan yang melantik YB Amiruddin sebagai Menteri Besar. Dia kata kalau susu galur sultan tu betul lah pure sultan, dia tak akan lantik orang Menteri Besar macam YB Amiruddin. Jadi saya rasa orang ini sengaja memancing untuk diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Dan mungkin nak menguji sejauh mana Yang Berhormat Perdana Menteri serius untuk menguatkuasakan 3R ni. Pendirian Menteri Undang-Undang lah dalam perkara ini. Terima kasih doktor. Sebenarnya saya pun tahulah mungkin ini strategi politik nak dekat PRN. Kalau tak bulan lepas pun dah cakap. Kalau dia betul tu yang dia percaya, mungkin saya tak tahu konsistensi dia bercakap tu daripada dulu. Masa pilihan raya PRU pun tak pula dia cakap macam tu. Masa untuk memilih ahli parlimen tak pula dia cakap macam tu. Mungkin betul provokasi supaya ditindakan dan menunjukkan konon-konon menjadi hero. Lepas tu tak tahu mungkin dia nak jadi hero lah ke apa. Lepas tu jadi hero, lepas tu tangkap lagi hero dia lagi lah. Kononnya lah, tak tahu. Tapi dalam negara-negara di luar Dr. Azizan dengan Cikgu, disebabkan oleh saya pun tahu bahawa dalam semua negara-negara di luar, keturunan satu bangsa tu tak wujud dalam mana-mana negara. Dia banyak pelbagai bangsa, percampuran. Saya ni Bugis campur Arab. Bapa Bugis, mak Arab, Burak. Ada orang campur. Cikgu campur. Siam Jawa, Belanda. Mana Siam Belanda ni mahal ke? Maknanya kita ni semua campur. Satu. Jadi dalam banyak negara-negara di luar sana, mereka melihat ini bukan pada elemen jenayah. Kita dalam Malaysia, cakap ni ini jenayah hasutan. Undang-undang Akta Hasutan Seditious Act ni ialah degree yang tinggi tau. Sebab jenayah ni kalau nak pergi mahkamah jenayah ni nak tuduh ni, dia punya niat dengan perbuatan serious, actually serious ni begitu tinggi. Batasan dia tinggi, nak tuduh, nak pergi ke mahkamah, pendakwaan. Sebab dia catatan jenayah. Niat dia, perlakuan dia jenayah. Tapi dalam banyak negara di barat, sebagai contoh, paling dekat negara Singapura lah. Dia ada Maintenance of Religious Harmony Act 1990. Di UK dia ada Public Order Act 1986. Di Australia dia ada Racial Discrimination Act 1975. Jadi dalam akta-akta ni sebagai contoh, dia melihat perbuatan ini dalam negara yang pelbagai bangsa dan pelbagai agama, dia melihat ini sebagai perbuatan yang civil, bukan jenayah. Jadi dia boleh meletakkan hukuman di segi punitif, denda di segi kewangan. Bila denda tu di segi kewangan, beban pembuktian dia tu tak begitu tinggi macam jenayah. Jadi siasatan tu senang dilakukan. Dan juga civil tu maknanya kita sendiri yang jadi mangsa pun boleh mengenakan tindakan. Sebab mereka memahami bahawa dalam banyak negara-negara di luar, mereka juga mempunyai religious extremism, memang pun ada. Contohnya Amerika Syarikat, memang kita bercakap tentang White Nile, kawasan White Belt, Southern Belt tu, memang ekstrim. Itu yang orang kata this is the Republican state. Kalau kita tengok undi Presiden Amerika, blue state dengan red state, ini maksudnya.
Maknanya memang ekstremisme ni ada di banyak negara di luar. Bukannya tak ada. Tapi undang-undang tu dapat melihat aspek jenayah ataupun aspek civil. Dan civil ni ialah aspek mischief. Mischief ni dalam bahasa Melayu ni, niat dia tu nak mewujudkan kenakalan. Dia saja nak kacau. Dia bukan jenayah. Jadi bila kita sekarang dengar laporan-laporan jenayah ni, memanglah proses dia lama kena jenayah ni, nak masukkan PDRM punya tim jenayah ni satu pasukan turun nak siasat, dia bukan benda yang mudah. Dia bukan masa, sebab kita pun kena berlaku adil bila kita nak buat tuduhan. Yalah, kita ni sebuah negara yang ehsan, yang ada civilization. Yalah, kerajaan perpaduan madani. Madani itu maknanya civilization lah, kita ikut undang-undang. Kita ni tak ada main tipu-tipu lah, tak adalah tutup parlimen 6 bulan sebab nak beli barang, mana ada. Kita ni ikut undang-undang, betul tak? Lawan tetap lawan. Tapi tak takut, kita pada landasan yang benar. Jadi berbaliklah pada cerita ni. Jadi saya nak cerita di sini bahawa kemungkinan lah, saya pun dah beritahu pada Yang Makmumat, Perdana Menteri tadi persiang dengan sahabat-sahabat di Kabinet, bahawa mungkin kita kena tengok kewujudan satu undang-undang baru yang boleh tackle isu ni. Yang mana orang menggunakan isu bangsa dan agama ni sebagai niat nak propaganda-kan. Tak dalam elemen jenayah, tapi elemen mischief lah. Apa saja nak mewujudkan, sebab yalah pilihan raya buatlah, lepas tu buat-buat lagi kan. Pasal dia rasa, alah, apa lagi nak rugi 2 minggu je, lepas tu lupalah. Cakap minta maaf. Lepas tu minta maaf. Tiba-tiba baru tak dengar, tu tak nampak, lepas tu sakit. Salah media. Lepas tu salah media. Salah media. Lepas tu yang paling dahsyat tu jalan goyang-goyang. Habis nak buat macam kan. Jadi dalam perkara ni kan Dr. Azizan, sebenarnya kita kena terima hakikat bahawa tahun 2023 ni dunia berubah. Banyak sosial media pula. Dulu akta hasutan ini orang tulis, orang bercakap. Nak senang nak cakap. Ini dengan sistem sosial media, dengan internet, dengan Instagram, dengan Facebook. Dulu Twitter, sekarang pula ada baru kan. Lagi laju. Jadi macam mana nak bukti? Cari rupanya AI, Artificial Intelligence. Nak pergi bawa benda lah tu ke mahkamah, macam mana benda tu? Mesin. Jadi pakai sistem. Satu orang tekan butang, 50 orang tulis kononnya. Ia macam influencer kadang-kadang kan. Nampak macam beribu-ribu ikut. Cek, rupanya mesin ni ikut dia. Tapi pada dia rasa dia hebat, beribu-ribu ikut. Contohnya. Jadi undang-undang kena dapat tackle cabaran yang baru ni. Itu saya beritahu pada Kabinet. Kita kena tengok sama ada kita nak tengok kepada kewujudan satu akta, mungkin disebut sebagai akta negara bangsa ke, ataupun mungkin disebut sebagai akta kenegaraan ke, sebab nak mengingatkan yang penting ialah kita mesti mengorak langkah supaya keturunan yang akan datang, anak-anak kita, cucu-cucu kita memahami bahawa kita tak boleh lari daripada negara yang pelbagai bangsa dan pelbagai agama. Kita ni bukan negara yang tercoror satu corner dunia yang orang tak datang, orang tak. Pelancongan kita nak suruh datang ramai. Lepas tu datang pelancong pula yang handsome, hidung sikit-sikit, orang dah jatuh cinta. Orang kita pun, orang pun minat. Contohnya lah. Saya tak nak buat tentang isu kewarganegaraan. Nanti bab lain lah. Dr. Azizan, maksud saya ialah anak-anak kita, saudara kita di luar negara ke, orang datang, memang orang nak bercinta, kita nak alam macam mana, betul tak? Jadi keturunan tu keluar campur-campur. Tapi kalau kita bertekan pada isu elemen bangsa, elemen agama, superiority of one race, superiority tu, satu hari nanti akan wujudnya peguam itu, sebab akta hasutan diwujudkan supaya tak diguna bangsa dan agama sebagai elemen kebencian. Tapi senario hari ini berubah. Itu sebab kalau kita, saya juga nak sebut tentang apa yang bila kita lihat. Ini yang kita dengar. Saya kena sebut perkara ini pun, saya kata saya tak sebut, nak balik pun tak seronok. Pasal perlembagaan atas perkara 153, Hak Istimewa Melayu. Kalau kita tengok perkara 8 dengan 11 dalam perlembagaan, perkara 8 dalam perlembagaan mengatakan bahawa tak boleh ada diskriminasi undang-undang dalam pegangan kita. Maksudnya dalam undang-undang kita semua orang adalah sama. Itu perkara 8 perlembagaan. Kemudian kita ambil contoh perkara 11. 11 Pak mengatakan bahawa tiap-tiap orang dalam negara Malaysia, rakyat Malaysia ada hak untuk menganuti dan mengamalkan agamanya. Jadi ada freedom of dia punya religion. Itu perlembagaan. Tetapi perkara 153, affirmative action yang kelebihan pada orang Melayu,
diletakkan lebih kepada elemen ekonomi. Jadi selepas perkara 153 tu diwujudkan, kalau tidak, tak ada satu perkara, tak ada artikel 153 tu, kita berpegang dalam pentadbiran negara di bawah perkara 8. Semua undang-undang mesti sama rata. Tapi disebabkan kita bersetuju atas kelebihan hak orang Melayu, maka perkara 153 diwujudkan dalam perbuatan kita. Jadi selepas itu, undang-undang yang ada pada hari ini yang melebihkan satu bangsa, iaitu bangsa Melayu dalam negara kita, yang disebut sebagai affirmative action tu, memberikan kebenaran kepada pelbagai undang-undang seterusnya. Saya kadang-kadang saya macam rasa macam pelik dia ajaib lah, sebab orang yang bercakap pada hari ini macam dia orang tak faham undang-undang. Tapi nak kata tak faham undang-undang dah banyak kali bertanding dalam pilihan raya. Berpuluh kali jadi menteri. Tiba-tiba bab ni tiba-tiba tak faham undang-undang. Tapi saya tak tahulah, mungkin dia belajar tiba-tiba lupa ataupun belajar dia buat-buat lupa. Itu saya tak tahulah. Tapi berbalik pada perkara ni, saya mesti terangkan, kita tengok undang-undang kita yang ada pada hari ni, ada sebahagian pada undang-undang kita. Sekali imbas Dr. Azizah, kalau kita pandang, undang-undang ni nampak macam seolah-olah undang-undang ni mendiskriminasikan satu bangsa. Tetapi perkara 153 membenarkan undang-undang ni diwujudkan. Maknanya artikel 153 tu, affirmative action tu, membenarkan kalau kononnya ada satu bangsa lebih yang disebut iaitu sebagai orang Melayu. Jadi contohnya saya bagilah pelbagai undang-undang. Kita ada Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966, kita ada Akta Universiti Teknologi MARA 1976. Kita tengok pula dalam perkara perlembagaan perkara 153 bracket 8A untuk isu tanah dan sebagainya. Jadi walaupun perkara 8 kata undang-undang mesti sama rata, dia ada exemption iaitu artikel 153 perkara 153. Jadi apa yang saya nak sebut ialah kelebihan undang-undang itu yang memberikan kelebihan affirmative action kepada orang Melayu tidak memberi kelebihan untuk mewujudkan kebencian. Perkara 153 itu ialah perkara dan perlembagaan membenarkan undang-undang untuk membantu ekonomi orang Melayu, kedudukan orang Melayu. Dan tidak ada dalam perkara 153, saya nak cabar sesiapa yang berani cabar nak lawan balik saya ni, mana ada dalam perkara 153 menyatakan bahawa orang Melayu boleh menghina bangsa lain kerana dia adalah Melayu. Bila pula? Jadi janganlah kita salah tafsir. Menggunakan kelebihan orang Melayu dalam perlembagaan, kononnya memberikan hak untuk memandang rendah. Tidak pernah niat. Bekas ini bukan sebenarnya sejarah Malaysia. Itu sebabnya bila kita bercakap pada hari ini, kita mesti faham undang-undang tu akar dia di mana. Jadi apa yang kita berhadapan sekarang ialah pentafsiran itu dibuat kononnya perlembagaan memberi kebenaran. Kebenaran untuk apa? Kebenaran untuk ekonomi, kelebihan. Bukan kebenaran untuk membenci. Bukan kebenaran untuk mewujudkan pengasingan sehingga dapat memandang rendah kepada keturunan, kepada bangsa, pada agama. Mana ada? Itu sebab yang saya sebut pada hari ini, kita kena memahami bahawa kemungkinan kepahaman ini perlu diperbetulkan dengan lebih mendalam. Macam cikgu cakap, ialah kita buat di sekolah. Tetapi di undang-undang ni, dan saya pun rasa yakinlah kalau sebuah negara dan kerajaan yang bertanggungjawab, inilah tanggungjawab yang utama dalam negara yang mempunyai pelbagai bangsa dan agama. Sebab salah cakap benda yang tak betul, menyentuh isu agama, menyentuh isu Melayu, boleh mewujudkan pergaduhan. Dan ini pernah berlaku. Jadi kita kena berhati-hati. Itu sebab saya berharaplah dalam PRN ni, kalau ia pun lah nak kempen, jangan provokasikan kebencian. Sebab kalau kita provokasikan kebencian atas sebab nak meraih undi, maknanya kita ni kira, maaflah saya nak cakap, tapi kata orang politik, kalau kata lawan tu tak lawan, berani kena benar, lawan lah. Tak payahlah nak main-main kotor, pergi-pergi kat tepi, agak-agak jumpa, bagi-bagi duit, tak buat apa. Kalau kita kuat, macam mana pun kita akan benar, betul tak? Kalau kita boleh, kita kena berani. Itulah pandangan peribadi saya. Ini bukan pandangan parti saya, pandangan peribadi saya. Okay, kalau peguam ni dia memang macam tu lah. Dia ada caveat. Okey, terima kasih Dok.
Baik, inilah yang sedang berlaku dalam waktu kita, walaupun kempen sebenar belum bermula, tetapi sebaik saja Dewan dibubar, kita mendengar dan melihat beberapa pandangan YB oleh kerana YB ini Menteri Pendidikan, jadi dia jadi sasaran saya bagaimana sekolah ni mampu membentuk satu satu generasi yang jauh lebih matang akan datang, kerana undi 18 itu menuntut supaya sesuatu perlu dilakukan kepada silibus pendidikan kita. Kerana hari ini amat menakutkan kerana dengan mudah kumpulan 18 tahun hingga 25 tahun ini dipengaruhkan dimanipulasi pemikiran mereka dengan mengatakan bahawa you tak ikut kalau tak undi sesuatu parti ni maknanya boleh terbatal iman boleh tak masuk syurga, boleh bukan sebahagian daripada Islam jadi kalau nak Islam mesti undi parti ni, selain pada ni bukan Islam, kalau menentang parti ni musuh Allah. Ini naratif yang saya rasa tersangat bahaya, yang kalau diulang-ulang oleh anak-anak dia menjadi satu doktrin yang akhirnya yang kita nampak hari inilah, oleh kerana didikan di peringkat prasekolah itu dibiarkan sebegitu saja, tak dikawal, akhirnya bila mereka berpeluang mengundi pada usia 18 tahun, kita susah nak memastikan bahawa mereka mendapat satu pandangan apakah itu Islam sebagai ad-din dengan parti siasah yang memperjuangkan Islam kononnya. Silakan YB. Terima kasih Doktor. Saya nak mulakan pusingan ketiga ni dengan premis begini. Politik adalah ijtihad dan bukan akidah. Saya ulang. Politik bukan akidah tetapi ijtihad. Sebab itu apabila kalau kita menjadikan politik ni sebagai akidah, maka akan lahir satu pemikiran yang kita panggil sebagai kegalauan, dan kalau dalam bahasa Arabnya ghulu, disebut ghulu, bukan hulu, ghulu, ekstrim, dan daripada budaya ekstrim ni lah, bila dah ekstrim ghulu ni lah yang menjadikan budaya takfir ni akan menjadi-jadi dalam masyarakat. Bila tak sama pandangan itu, terus dikatakan kafir. Saya ni tak tahu berapa kali dah kafir. Tapi maknanya sampai ke tahap itu budaya politik kita yang sangat menakutkan sebenarnya. Sebab itu Dr. Taha Jabir Alwani, dia menyebut bahawa antara penyakit paling berbahaya dalam kalangan umat Islam adalah penyakit perselisihan faham. Sebab itu bila kita ini berselisih dalam pandangan, kita kena jaga satu prinsip yang penting, iaitu adabul ikhtilaf. Adab berbeza pandangan. Adab berbeza pandangan ini, tuan-tuan dan puan, sangat penting kerana ia akan memberikan kita satu keadaan yang mana kita nak menyatakan bersetuju dalam keadaan tidak bersetuju. Bersetuju untuk tidak bersetuju. Jadi ini penting dalam soal adab ini. Sebab itu saya tidak kompromi dalam soal guru-guru sebagai frontliner adab ini. Sebab itu saya fikir dalam konteks kehangatan pilihan raya, tata susila, perilaku, kesantunan, kesusilaan masih menjadi teras penting. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan, pagi buat fitnah, tengah hari minta maaf, malam buat fitnah lagi. Ini perangai apa? Tak boleh kita biarkan budaya begini, sebab anak-anak kita melihat, pagi jadi sufi, tengah hari dah jadi lidah syaitan, kemudian malam dah selesai pula, kita berbaiklah demi agama dan sebagainya. Sebab itu saya nak pinjam Perlembagaan Persekutuan. Silakan cikgu. Yang berhormat, saya nak beritahu tuan-tuan dan puan, apa saja asas panjang lebar yang Bapak Menteri Undang-Undang cerita tadi, apa saja asas yang berteraskan kepada Perlembagaan Persekutuan ini kita angkat, dan tidak ada isu yang terkait rapat bahawa Islam ini diancam, dan kita ini tidak cukup Islam kerana mempertahankan Perlembagaan Persekutuan. Tuan-tuan dan puan, kalau di Pulau Pinang ni, Dr. Azlan, setiap kali pilihan raya, isu yang dimainkan adalah azan tak ada di Pulau Pinang. Lagu mana apa sembahyang? Azan tak ada ni, apa sembahyang lagu mana? Setiap kali pilihan raya, isu azan ini muncul. Tuan-tuan dan puan, lagu tu apa? Dia tambah lagu.
Jadi, maknanya apa tuan-tuan perempuan? Maknanya mereka ni tak boleh bahas polisi Pulau Pinang. Tak boleh bahas tentang isu-isu ekonomi Pulau Pinang. Tak tahu isu-isu kebajikan Pulau Pinang sebab tu dia serang azan saja. Kalau dia betul-betul, ini zaman contestation of ideas lah. Zaman lawan idea, bukan lawan azan siapa paling banyak. Ya, azan dah tentu masa dia Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Jadi maknanya kalau inilah yang diulang-ulang, maknanya ini adalah maknanya miskin idea. Miskin campaign. Jadi kalau kita pun ikut, jadi tu saya nak saran pada tuan-tuan dan perempuan, khususnya orang Penang, tiap kali masuk waktu, azan buat live. Kita tunjuk kat mereka, ni kami nak azan ni, nak masuk waktu ni, ada azan di Pulau Pinang, buat live. Ya? Sebab kalau macam inilah gayanya tuan-tuan perempuan, apa level pembangkang kita ada ni? Ya? Kita suruh masuk Dewan Rakyat, bahas isu apa? Polisi. Masuk Dewan Undangan Negeri, bahas isu polisi. Yang diulang dan kita semula adalah isu azan. Sebab tu tuan-tuan perempuan, hanya pemimpin Melayu yang bangsat sahaja yang tak erti nak pertahankan Islam dan Melayu dan tak erti nak pertahankan kelembagaan. Sekian pusingan yang keberapa dah ni? Keempat. Ya, apa dah? Saya keempat dah. Cikgu marah apa? Jangan stres sangat. Baik, ini satu perkara yang kita, walaupun kita boleh neutralkan dia sebagai satu untuk kita jadikan dia bahan humor. Tetapi inilah yang sedang melanda di Kelantan, Terengganu, Kedah yang dilakukan oleh mereka, cuba merasuk yang ini kita katakan bahayanya naratif Islam Melayu terancam yang diulang dan diulang dan diulang sehingga orang percaya bahawa sesungguhnya kerajaan perpaduan ini sedang merancang sesuatu untuk mengenakan orang Melayu dan mengenakan Islam. Jadi perkara-perkara ini perlu kita bagi penjelasan dengan jelas. Sedangkan Datuk Seri, sebagai sebuah kerajaan perpaduan yang mempunyai 19 buah parti, Barisan Nasional dengan 13 buah parti gabungan berjaya mengekalkan pentadbirannya selama 62 tahun. Dan dengan 19 buah parti gabungan ini sepatutnya kita mampu meyakinkan rakyat bahawa inilah satu solusi terbaik untuk rakyat Malaysia. Tetapi dalam tempoh nak pilihan raya negeri ni, elemen perpaduan ini terpadam. Elemen kebencian, ketakutan, ancaman kepada Islam dan Melayu itu tetap saja dijadikan sebagai satu agenda. Komen Datuk Seri. Saya rasa macam cikgu cakap lah, benda ni memang gimmick politik. Dan sebenarnya saya kadang-kadang terfikir bila saya mula politik pada kewujudan puteri pada tahun hujung 90-an tu, kita tak boleh lari tentang kewujudan rejim subsidi dalam negara kita. Sebab kita dah biasa dengan subsidi. Dan bila hari ni pun cabaran kita pada saya secara peribadi lah, isu kerajaan yang Berhormat Menteri Kewangan dan Menteri melihat nak subsidi bersasaran, banyak yang perlu kita lihat, perlu kita selesai. Kemudian ada pula yang tak declare kelebihan kewangan mereka tapi mengambil subsidi. Yang dia tahu yang boleh kita kata T20 tu sebab mungkin dia bayar cukai, itu koran. Tapi yang banyak mengambil kesempatan yang tak bekerja tapi punya kewangan yang lebih. Kemudian kita berhadapan pula dengan situasi yang mana sekarang ni bila kehadiran pekerja asing. Kita tak ada sistem macam ada setengah negara. Nak beli barang harga tempatan, tunjuk kat pengenalan harga tempatan sebab dapat subsidi. Tapi orang luar pakai harga luar. Macam dia ada dua harga bila beli barang. Tapi ada di luar negara, di barat, dia ada buat sebab dia merasakan bahawa dia nak bagi kelebihan dasar menimbulkan orang tempatan. Tapi dalam negara kita, semua mengambil kesempatan yang sama. Itu sebab kadang-kadang pekerja asing melihat negara Malaysia ini sebagai apa yang disebut sebagai satu heaven lah. Lebih kelebihan yang begitu hebat negara Malaysia kita. Betul juga dia cakap. Saya tak nak cakap lawan Johor, orang Singapura masuk tak perlu beli minyak, tak boleh beli ni, tak boleh ni. Kadang-kadang bertimbul-timbul pampers dia beli. Kita pergi ke Ion semua kosong je barang. Sebab harga duit dia lebih tinggi pada duit kita. So dia beli banyak-banyak. Batu minyak pula dia beli. Bila nombor plate Singapura kita mahu kan boleh pakai, baru kita bergaduh kan.
Sebab dia tahu, dia datang ke Malaysia. Dia kutuk Malaysia macam mana pun dia still balik Malaysia sebab makan murah, makanan halal, makanan semuanya mereka. Itu banyak kadang-kadang orang asing datang tak nak balik. Sebab dia tahu. Dan ni baru semalam tu bila Menteri Ekonomi cakap tentang lesen rent tu dia sebut tentang dasar-dasar ekonomi yang kadang-kadang kita ada lesen, kita ada hak, kita jual lesen kita bagi Alibaba. Kita Alibaba, tak ada segan silu. Okey, saya fahamlah ini elemen ekonomi. Tapi kalau benda-benda ni berlaku dalam negara kita yang menjadi tumpuan, bererti negara kita ni adalah satu sumber ekonomi yang baik bagi mereka. Tapi kita bincang tentang orang Rohingya. Kenapa mereka tak nak balik? Kita ni tak zalim. Negara barat apa dia buat? Duduk 2-3 hari, dia masukkan dalam kapal besar, dia hantar kat tengah laut. Lepas tu 750 orang dekat dengan persebadan negara barat tenggelam. Mati beramai-ramai berbanding dengan 5 orang dalam submarine kecil sebab orang kaya dia orang nak selamatkan berhari-hari. Kita tak ada zalim macam tu. Kita bela. Nak cakap tentang kos di hospital, kos di sekolah. Macam cikgu cakap apa pun kita tak menafikan. Kita membantu. Jadi busuk sangat ke kerajaan pada hari ini sampai nak tukar? Saya tak nak pun cakap lebih-lebih, tapi saya tekan pada elemen ekonomi dalam negeri-negeri tertentu. Bukankah salah satu pada kelebihan kita ialah pelancongan? Sebab orang pelancong datang, duit banyak, duit yang nilai tinggi. Kita nak mereka masuk negara kita. Kita ada pantai yang cantik di negeri-negeri pantai timur, tiba-tiba nak pergi, semua tak boleh. Ini tak boleh, bukannya orang tu duduk bogil tengah jalan ke apa. Ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Orang nak pergi pun orang takut. Adakah kerana mereka tak heran sebab rejim subsidi? Buat apa pun, kerajaan pusat mesti bantu. Dah makin hamun kerajaan pusat. Lepas tu bila buat ekonomi, buat masalah air tak selesai bertahun-tahun, kerajaan pusat dah kena selesai. Tak selesai, kerajaan pusat zalim. Itu sebab saya kata, kita kena bijak memilih kerajaan sebab kerajaan negeri yang sama, sebaris sepapan, dia akan membantu. Tapi kalau ini pun dia tak faham, saya tak naklah sampai cikgu pegang-pegang cakap saya. Bukannya apa, bukan saya tak boleh dan saya tak nak. Saya kalau boleh, saya ni lagi jahat. Kalau saya cakap kan, kita duduk semua orang. Tapi isu yang saya nak cakap ialah menggunakan strategi ini sebab mereka tahu 2 minggu je berkempen setakat ni, pada dia tak heran. Sebab apa lagi yang dia boleh buat? Tapi itu sebab saya kata, kalau kita nak ukur seseorang tu, kita ukur bukan saja daripada percakapan, tetapi daripada perbuatan. Kita ukurlah yang daripada dulu berlaku 2018, kerajaan tu bertukar, kita ukurlah macam mana boleh jadi semikian. Mungkin ini cara yang disebut sebagai muslihat politik. Tapi yalah, kita pun terima ini politik, it's a political game. Dia nak menang, dia akan buat segala-galanya. Tapi sekarang ni kita dah dapat kajian perpaduan, Tuanku Agong dah titah, kita nak kena selesai negara kita yang baru lepas daripada COVID. Kita nak mendapatkan, nak meracu kejayaan ekonomi, nak orang datang ke Malaysia, nak pergi balik pada zaman sebelum COVID ni. Kita kena berkorban supaya negara kita menjadi negara yang berjaya. Kalau kita dalam kerajaan negeri tak boleh pilih kerajaannya betul, kemudian hari-hari bergaduh atas elemen lotlak, habislah. Faham lah elemen lotlak tu, tu maksud saya lah. Itu sebab saya kadang-kadang rasa, bukan apa, saya rasa kesian lah. Takkanlah sampai benci sangat, nak jadi, bukan maknanya beria sangat ni, terus boleh tukar besoknya, berapa banyak Perdana Menteri kita nak ada. Sebenarnya saya nak cakap dengan Dr. Azizan, semua tahu kes Sulu tu. Kalau kajian tak stabil, memang tak boleh menang. Sebab mereka mengambil kesempatan. Dia orang tak bodoh, Dr. Azizan. Dia tahu bila Perdana Menteri bertukar, kadang-kadang Peguam Negara bertukar. Kadang-kadang Menteri Undang-Undang. Macam-macam lah dia orang akan lakukan. So, dia ambil kesempatan. Kemudian harta-harta penjagaan Malaysia pula banyak di luar. Dia ambil kesempatan. 171 negara yang ada bawah UN deklarasi untuk keputusan timbang tara perdagangan, dia tak baca negara punya politik tempatan. Dia tengok ada court order nak enforce lah. Itu sebabnya bagi saya, kestabilan ini bukan saja dalam kes Sulu, tetapi keamanan negara, ekonomi negara, keselamatan negara, masa depan negara. Jadi kalau dah kerajaan pusat dipilih 5 tahun untuk ditadbir,
Kalau nak tukar pun, tukarlah pada pilihan raya akan datang. Apa yang nak marah sangat? Janganlah sikit. Kita pun tukar kerajaan pun tunggu pilihan raya. Lagi dahsyat, 2 nakoda kan? Presiden UMNO bukan Perdana Menteri. Berpuluh-puluh parti saya. Ni, ketua wanita ni baru. Nak jadi ketua wanita ni baru pun pasal berpuluh-puluh. Kalau tak pun, lain nak cerita. Tak payah cakap lebih-lebih lah. Baik, sementara kita di topik tentang tuntutan waris Kesultanan Sulu ni, ada 2 perkara menarik yang saya lihat yang perlu diambil iktibar Datuk Seri. Pertamanya tentang kewujudan litigation funder yang kita lihat ini satu peluang perniagaan yang baru untuk untuk mewakili mana-mana pihak yang menuntut. Oleh kerana kita di Laut Cina Selatan ada pelbagai tuntutan bertindih. Baru ni ada seorang lagi pemimpin daripada Parti Bersatu menuduh bahawa kononnya ambalat itu telah pun diserahkan kepada pihak Indonesia dengan yakin dan penuh percaya bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh diambil tindakan kerana tidak membentangkan perjanjian itu kepada pihak kabinet. Jadi perkara-perkara seperti ini akan membuka ruang. Pertama, peluang kepada pihak yang boleh menaja untuk membuat litigation, membuat tuntutan-tuntutan khususnya pertindihan sempadan, pulau, aset berdasarkan faktor sejarah. Mungkin orang akan approach Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah untuk buat tuntutan Pulau Pinang contohnya, dan mereka sanggup keluarkan belanja untuk membuat tuntutan itu. Dan yang keduanya, kalaulah mereka berjaya mendapat tuntutan ini, contohnya hampir 60 bilion lebih tuntutan waris Kesultanan Sulu, dia membuka satu masalah kepada ekstremisme dan terorisme untuk menggunakan dana ini bagi mengkucak-kacirkan kestabilan politik. 3 jawapan saya. Pertama, isu pasal duit berapa bilion tu. Masa serangan Lahad Datu berlaku pada tahun 2013, kita adalah kerajaan di Sabah. Dengan ada tentera di Sabah. Kerajaan pusat dengan ada jet yang laju. Pulau yang paling dekat tu, yang konon nak sampai, yang diorang sembunyikan senjata di Felda Sahabat di Lahad Datu tu, naik bot laju 45 minit. Dia boleh simpan senjata. Dan mereka boleh berani nak serang negara yang merdeka seperti Malaysia. Dan tentulah segala askar, segala tentera laut, darat yang ada dan tentera udara akan serang balik. Itu yang ramai yang meninggal. Kemudian beberapa dah ditangkap. Baru-baru ni Ketua Pengarah Bayu saya jumpa mereka di penjara. Nak cerita Dr. Azizan memang kelakar. Dalam dia pasal dia ni dituduh di bawah Seksyen 124. Mereka dituduh di bawah jenayah terhadap Duli Yang Maha Tuanku Agong. Which war? Akan dikenakan hukuman matilah, hukuman gantung. So maknanya mereka ni dalam proses menunggulah. Dia masih dalam keadaan nak tunggu nak kena gantung ni. Kalau dia tak rayu lah sebab kita buat pindaan kan, undang-undang pada hukuman mati mandatory. Masih bercakap, saya ni Sultan Sabah. Jadikan saya, bebaskan saya untuk jadi Sultan Sabah dan saya boleh jadi agung selepas ni. Dia dalam penjara ni. Masih lagi dengan kepercayaan itu. Dia punya indoctrination. Dia masih percaya dia boleh jadi Sultan Sabah dan jadi agung ikut rotation. Ketua Pengarah saya macam terperanjat je. Tak pernah tengok Malaysia macam ni, tak kisah. Ni, 60 lebih bilion duit Malaysia ataupun sama dengan 14 bilion lebih USD. Bukan saja kapal perang dia boleh beli, macam-macam dia boleh buat. Kalau kita diam, sibuk politik dalaman, bergaduh-gaduh, semua tak kena, ni tak kena, ngap, tiba-tiba Sabah hilang. Jangan main-main. Dan pengairan Sabah tu bukan satu pengairan yang mudah. South China Sea, jalan ke China. Ini bukan benda yang tak diambil sebagai satu yang sangat-sangat serius. Itu jawapan saya. Pertama, punya tak logik. Sebab mereka tahu. Mungkinlah kita ingatkan ini mungkin kerana litigation funding nak buat duit. Kemungkinan lah. Saya pun tak tahu. Mungkin. Sebab mereka rasakan, litigation funding dia kalau letak
duit, dia nak harap 4 kali ganda. Dia letak 100 juta, dia nak harap dapat 400 juta. Dia bukan nak minta banyak sangat. Sebab, yelah dia meniaga kan. Dia nak beli keuntungan daripada diinvest dalam kes-kes. Pasal dia ingatkan mudah. Letak duit 20 juta ke, mungkin dalam masa 6-7 bulan, kerajaan Malaysia bertukar-tukar, dapatlah duit. Letak 20 juta, dapatlah 100 juta. Mana tahu mungkin kiraan dia lah. Itu sebab bila kestabilan tu ada, dia nak buat macam-macam semua tak boleh. Sebab kita serang balik. Kita persoal balik. Kita nilai balik. Kita tahu yang dia buat ni semua proses yang salah. Itu sebab kestabilan tu penting. Banyak orang kadang-kadang main-main cakap tak faham tentang kestabilan kesan ni. Yang utama ialah kepada keamanan pada negara. Dan saya bukan cakap apalah. Mungkin Perdana Menteri selaku Presiden daripada blok mereka. Saya pusing banyak ke dengan negara, pergi ke musyawarah antarabangsa. Banyak orang menghormati Malaysia daripada aspek seorang kepimpinan parti yang telah menjadi mangsa kepada keadaan sekarang memimpin sebuah negara kerana kita mengamal demokrasi. Kerana dulu yang Mahmudnya Tuanku Agong tidak menafi kepimpinan parti politik memerintah. Dia tak menyoal latar belakang ini kluster ni, ini kluster, tak ada. Kalau dia pemimpin politik, ahli-ahli parlimen dalam Dewan Rakyat memberikan SD, wujudnya kajian perpaduan, Tuanku Agong, Majlis Raja-Raja menerima. Ini keputusan kita sebagai parti politik. Tak kita persoal pemimpin kita. Tapi ada juga parti-parti politik yang lain yang memilih nak orang ni, tak nak orang ni. Nak orang ni, tak nak orang ni. Dia nak pilih orang nak. Tak tahu nak ajak kahwin tu lain cerita lah kan. Tapi nak perintah. Nak SD, tapi tak nak tak boleh jadi pemimpin. Nak ini, tak boleh lah main-main tolak-tolak macam tu. Tak konsisten. Jadi kesempatan ni diambil oleh mereka menganggap bahawa kita buat duit lah. Kalau kes dulu ni kita tak tentang secara strategik, macam-macam lagi boleh berlaku. Itu sebab saya kata, kalau Tuanku Agong dah titah kita memerintah kajian perpaduan, biarlah. Perintah Tuanku Agong tu kita laksanakan. Dan kita laksanakan untuk kebaikan negara kita. Negara bangsa kita. Cukup. That's it. Dia kajian PRN ni kan tanggungjawab kita dalam PRN. Jadi kita buatkan pemilihan pada fair play, memilih yang terbaik untuk mewakili dan memimpin suara rakyat di peringkat negeri supaya konsisten dengan kajian pusat. Cukup je lah. Apa lagi yang susah sangat? Ini yang cakap ni, cakap tu. Saya pun dengar cikgu cakap tu pun kadang-kadang daripada kita hormat orang tu, tiba-tiba kita dah macam dah benci lah. Dia tutup je, malas lah. Tak habis-habis benda sama. Cerita pusing. Itu yang dikatakan cikgu tu. Miskin agaknya tak tahulah nak kata miskin. Taklah miskin sangat kan. Miskin ni. Kita kurang ke tak tahulah. Tapi sudah tentu. Dr. Azizan. Tak ada langsung janggut. Maybe. Rambut tak ada tu. Nak Islamik. Maksud saya lah. Itu penilaian. Tapi tak boleh lah macam tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dalam isu tuntutan Sultan Sulu ini, kita flashback balik untuk kita tengok kita ucap jutaan terima kasih yang tak tinggal kepada Datuk Seri Azalina, kepada Datuk Seri Zamri Kadir dan juga di bawah kepimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri. Kalaulah kerajaan ini stabil dan dipimpin oleh orang yang betul-betul kompeten. Saya dari Johor dan saya hari-hari saya tengok Pulau Batu Putih tu. Dan kita terkilan kalaulah masa itu boleh diundur, kalau kita ada seorang Perdana Menteri yang betul-betul sayangkan negara dan kedaulatan, kita tak akan hilang Pulau Batu Putih daripada tanah, daripada peta kita. Jadi ini satu sejarah yang melukakan hati orang Johor dan orang Johor telah pun membuat keputusan sehingga tidak ada satu parti, tidak ada satu kawasan pun yang Tun Mahathir dapat menang di PRN Johor, malah hilang kesemua deposit. Ini salah satu keputusan penolakan rakyat Johor. Dan hari ini kalau rakyat Malaysia masih percaya kepada orang ini untuk diberikan undi, diberikan kepercayaan atas nama Proklamasi Melayu, saya ingat satu kebodohan yang diulang dan diulang dan diulang. Baik, kepada YB sebelum kita melaburkan tirai, having said all this, sekali lagi saya ingin menekankan bahawa cara rakyat Malaysia membuat pilihan bukan sekadar fakta yang kita hidangkan pada malam ini.
Terbukti daripada kajian empirikal yang dijalankan oleh banyak pihak, rakyat Malaysia membuat keputusan berdasarkan emosi. Dan memainkan sentimen 3R adalah satu senjata yang mampu bukan melukakan, mampu membunuh kerajaan perpaduan ini. Having said that, sebagai orang yang mengemudi parti keadilan, wanita keadilan, apakah YB masih punya keyakinan kita mampu menyekat kemarahan Perikatan Nasional dengan kempen-kempen buruknya pada kali ini? Baik, terima kasih. Geram betul dengan Dr. Zizan. Kita bagi pantun tadi kan? Memang pantun. Saya tak pandai pantun, saya tak boleh jawab. Apa guna turun ke bendang kalau tidak bertanam padi? Apa guna keris di sandang kalau tidak berani mati? Tapi saya nak tutup begini tuan-tuan perempuan sebab cikgu kan. Saya nak tutup dengan sebuah cerita kanak-kanak yang sangat masyhur. Ya. Cerita kanak-kanak ini adalah berkisah yang bertajuk tentang kanak-kanak pengembala kambing, ya, dan serigala. Ya. Jadi kanak-kanak ini tugasnya adalah mengawal kambing-kambing, ya, dan dibawa ke padang rumput untuk diberikan makan. Tapi kerana dia tidak ada pengisian, ya, dia rasa okeylah, hari ni kita nak buat cerita sikitlah. Ada serigala nak makan kambing dia. Jadi dia pun jerit, ya. Tolong. Ya. Serigala nak makan kambing aku. Jadi datang orang kampung, pakcik, makcik, maklum dia semua, Tok Wan semua datang nak pergi selamatkan dia. Lepas tu dia ketawa. Kah. Ya. Ha. Ya. Tipu aja, ya, tak ada pun. Ya. Jadi dia memberikan ada ancaman, tapi bila pergi tengok tak ada apa pun. Ya. Dan diulang sampai 3 kali. Ya. Tapi akhirnya yang cerita akhir tu serigala datang betul Dr. Zizan. Dan ketika itu dia mendapat ancaman yang terbesar. Ya. Tetapi tak ada siapa pun percaya bahawa ketika itu dia benar-benar diancam. Pengajarannya apa? Jangan bohong. Yang kedua apa? Jangan fitnah. Azab. Al-fitnah tu ikut. Asyaddu minal qat. Ya, fitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Bayangkan fitnah, bila kita fitnah orang, keluarga dia menderita. Kita fitnah negara ni, ekonomi tak maju. Kita fitnah azan. Ya? Jangan haraplah nak jadi menteri, ketua menteri Pulau Pinang. Ya? Jadi perkara-perkara begini adalah soal sekarang ini adalah untuk mendidik rakyat, ya, menjadi tercerah dengan apa dia proses demokrasi yang sebenar. Tercerah dengan pilihan-pilihan yang terbaik dalam negara. Bercakap tentang kestabilan yang akan memberikan keuntungan kepada negara. Tuan-tuan dan puan, kami ni baru 7 bulan. 7 bulan dah menang kes Hulu. Ya? Ya? Bayangkan kami diberikan 5 tahun. Ya? Dan dia tidak mustahil. Dan sebab itu kestabilan itu penting untuk penerusan agenda rakyat. Terima kasih. Pusingan terakhir saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucap terima kasih kepada kedua-dua panelis kita yang memberikan hujah. Saya nak komen satu je. Sila. Satu je, betul lah cikgu cakap. Tapi saya nak ingat kita ni, terutama sekali kita yang ada, yang berpolitik juga, kita mesti ingat satu benda. Kalau mereka mulakan api kebencian atas agama dan bangsa, mereka akan mula api kebencian pada banyak lagi perkara. Dan sekarang ni kadang-kadang dalam negara kita yang menjadi bangsa banyak golongan wanita dan juga kanak-kanak. Itu sebabnya kita mesti ingat kebencian ini mesti dikawal. Menggunakan ini sebagai alat untuk menang sebab dia nak shortcut pada jalan pada kuasa, menunjukkan bahawa mereka ni adalah ke arah ekstremisme. Jadi kita mesti ingat, orang nak melabur pun orang dah tak minat kat Malaysia nanti. Jadi kerajaan perpaduan madani ni cuba nak membawa balik pada imej kesederhanaan. Kesederhanaan ini yang akan membawa orang yakin dan melabur pada Malaysia. Tapi ekstremisme ni dalam apa sebab sekali